Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napo Channel. So, adakah lagi ya ahli-ahli parlimen, pemimpin daripada Bersatu bakal memberikan sokongan kepada Perdana Menteri? Kerana menurut sumber sahabat-sahabat semua dikatakan pemimpin Bersatu sering muncul dan kelihatan di PMO, di pejabat Perdana Menteri ya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Jadi mari kita lihat ya kenyataan daripada menurut sumber ini yang menyatakan pemimpin utama Bersatu sering muncul di PMO. Itu antara kenyataan daripada sumber terdekat. Jadi kalau kita lihat kenyataan ini, seorang pemimpin itu dikatakan berjanji akan membawa lebih ramai lagi ahli parlimen Bersatu untuk menyokong kerajaan demi survival. Jadi seorang demi seorang pemimpin Bersatu baru-baru ini juga kelihatan ya di pejabat Perdana Menteri dipercayai melakukan rundingan demi survival, dan juga beberapa pemimpin tertentu sehingga pilihan raya parti menurut sumber yang terdekat. Sumber yang enggan dinamakan berkata pemimpin Bersatu berkenaan berjanji akan memberikan lebih banyak sokongan ahli parlimen Bersatu kepada kerajaan. Kata sumber itu lagi, lebih ramai wakil rakyat Bersatu dijangka isytiar sokongan kepada Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setakat ini kita tahu sahabat semua ada 6 ahli parlimen Bersatu telah pun berbuat demikian dengan kekal ya menjadi ahli parti Bersatu, dan langkah mereka menjadikan Bersatu merancang memindah perlembagaan bagi parti mengelak tindakan sama berulang. Bagaimanapun sumber berkata tidak mudah untuk Bersatu memindah perlembagaan parti itu. Ya, dan beberapa ahli parlimen Bersatu mahu menyeberang namun takut berdepan dengan tindakan, kata sumber itu lagi. Katanya jika sokongan mereka kepada kerajaan tidak diumumkan secara terbuka, ia akan terserlah jika berlaku pengundian di parlimen. Seorang ahli parlimen memberitahu FMT bahawa beberapa pemimpin lain sedar ada pemimpin parti dari negeri tertentu sering dilihat di PMO, pejabat Perdana Menteri ya. Ramai pemimpin bahagian juga sedar perkara itu, tapi kami tidak pasti kenapa pemimpin berkenan berada di sana, katanya. Itulah antara sebab ahli parlimen hilang keyakinan terhadap kepimpinan parti Bersatu itu, sahabat-sahabat semua. Oh, ini agak panas ya. Kalau kita berbicara tentang parti Bersatu ini, yang kita lihat orang cakap retak menunggu belah, sahabat-sahabat semua. Ya, apabila keyakinan ahli-ahli pemimpin, ahli-ahli parlimen, termasuk juga ya pemimpin-pemimpin Bersatu yang dikatakan semakin hilang kepercayaan kepada kepimpinan parti Bersatu khususnya. Dan kita lihat sahabat semua, sebenarnya perkara ini berlaku disebabkan kelompangan anti lompat parti yang tidak dipersetujui oleh pemimpin daripada PAS dan juga Bersatu ketika akta lompat parti ini sedang dibincangkan dalam draft sebelum diluluskan dan sebagainya. Jadi satu lagi yang ingin saya kongsikan, kenyataan terkini adalah lompang anti lompat. Jangan salah pentadbiran dulu. Kerajaan diberitahu ini antara perkara ya yang seorang ya cuba mempersoalkan tentang akta lompat parti ini. Jadi menarik juga untuk kita kongsi bersama. Katanya kerajaan sepatutnya mengambil tanggungjawab menangani kelemahan undang-undang anti lompat parti berbanding meletakkan kesalahan terhadap pentadbiran terdahulu, kata perunding dasar awam Wang Agli Wan Hassan. Katanya apabila lompang dikenal pasti, lebih baik kerajaan dan pembangkang bekerjasama untuk menanganinya. Katanya jangan salahkan kerajaan dahulu. Kerajaan hari ini harus bertindak, katanya. Walaupun dia berkata seperti itu, tapi sebenarnya yang menolak kelompangan ini berlaku adalah kerana parti Bersatu dan juga PAS, mereka yang semasa dalam satu kabinet menolak secara bulat-bulat, seperti mereka menolak tita nasihat yang di Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Kenapa sahabat semua kenapa mereka menolak kelompangan ini? Sebenarnya kerana mereka yakin mereka boleh menubuhkan kerajaan pada PRU yang ke 15 16 ke 15 baru-baru ini. Dan akhirnya apa yang berlaku? Tidak ada satupun gabungan parti yang mencapai majoriti mudah
selain parti ataupun Pakatan Harapan yang menduduki ataupun memiliki kerusi yang terbanyak dibanding dengan mana-mana gabungan yang lain. Jadi katanya lagi menangani lompang adalah tanggungjawab perlu ditanggung bersama. Ia memerlukan kerjasama, perbincangan terbuka dan komitmen dalam perbahasan membina demi memastikan undang-undang tersebut cekap dan adil memenuhi tujuan dimaksudkan, katanya kepada FMT. Wah, Ali berkata pembangkang mesti memikul tanggungjawab mengemukakan pindahan terhadap undang-undang itu bagi membolehkan perbahasan substantif, bukan sekadar menyifatkannya sebagai tidak sempurna. Yang menjadikan ia tidak sempurna adalah kerajaan pada ketika itu, Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Mereka yang menolak, akhirnya apabila mengena batang hidung sendiri, mereka mengatakan ya wujud kelompangan, ya perkara akta lompat parti yang tidak sempurna. Sedangkan yang menjadikan ia tidak sempurna adalah kerajaan ketika itu, Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri bersama dengan PAS yang menolak dasar itu. Ia sudah pun didedahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri hal perundangan ketika itu yang menggubal dasar ini. Ya. Pembangkang ketika itu bersetuju, tetapi yang tidak bersetuju adalah kerajaan pada ketika itu, Muhyiddin Yassin, PAS dan Bersatu. Akhirnya hari ini mereka pula yang meroyan tidak tentu pasal. Jadi pada 25 Januari, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi YB Azalina Othman Said menafikan lompang wujud dalam Undang-Undang Anti Lompat Parti. Azalina berkata kerajaan tidak bertanggung jawab menutup sebarang lompang. Sebaliknya, kerajaan perlu memastikan undang-undang menjamin kerusi dimenangi kekal milik parti, bukan milik pribadi ahli parlimen. Selepas 4 ahli parlimen bersatu isytihar sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar pada November, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata undang-undang anti lompat parti mempunyai kelompangan dan menggesa ia di semak semula. Dia yang tidak setuju sekarang ini membuat katanya ada kelompangan. Ada sih ya kan. Jadi mengulas kenyataan Muhyiddin, bekas Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu Perikatan Nasional tidak meletakkan kesalahan kepada sesiapa, sambil menyatakan semua parti tahu dan menerima kelompangan dalam rang undang-undang anti lompat parti sebelum ia diluluskan. Itu pendedahan daripada Wan Junaidi, yang mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri sebagai Menteri Undang-Undang. Semua ini diketahui. Pihak pembangkang ketika itu Pakatan bersetuju supaya perkara itu diteruskan, tetapi tidak dipersetujui oleh kerajaan semasa itu, yaitu Perikatan Nasional. Sekali lagi sahabat semua, PAS dan Bersatu yang menolaknya. Dalam pada itu, Peguam Kanan Bastian Pius Vendargon menggesa kerajaan memindah undang-undang menutup kelompangan. Katanya sejak awal penggubalannya, ahli politik dan peguam mengetahui lompang karena semua parti enggan menerima pakai peruntukan yang akan menjadikan undang-undang tersebut ketat. Memindah undang-undang memerlukan iltizam politik dan sokongan, namun kelihatan ahli politik gembira dengan kelompangan ini yang mana dapat dieksploitasi, katanya. Kalau ini kenyataan, saya percaya ini satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab, sahabat-sahabat semua. Karena kita tahu parti dalam Pakatan Harapan seperti PKR, DAP dan juga Amanah, walaupun ada kelompangan ya di dalam akta lompat parti itu, tapi sebenarnya perlembagaan parti seperti DAP, seperti PKR dan Amanah, termasuk juga ya Barisan Nasional UMNO, telah pun menggubal perlembagaan parti mereka. Ya, sesiapa yang memberi sokongan walaupun tidak meletak jawatan keluar parti, ya, mereka juga dianggap sebagai lompat parti. Ini yang berlaku dalam parti-parti yang ada dalam kerajaan, tapi Bersatu tidak melakukannya, sahabat semua. Ya, karena mereka yakin mereka boleh menang. Tapi hari ini satu demi satu yang memberi gambaran kononnya kerajaan ini tidak mau memperbaiki kelompangan tersebut. Hakikatnya mereka lah yang melakukan sebelum ini semasa kerajaan Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan Anda? Anda boleh berikan komen ataupun pandangan Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.